Tajuk-tajuk pelajaran membaca Al-Quran tidaklah banyak sebenarnya. Jadi dia adalah mengikut susunan atau menyambung pelajaran yang tidak ada pada tahap yang pertama, iaitu persediaan membaca. Jadi tetap ada di situ pelajaran, tajuk pelajaran tentang bacaan yang jelas, bunyi yang jelas, yang nyata. Kemudian untuk tajwid ni kita ada bacaan, contohnya bacaan memasukkan dengan dengung dan memasukkan tanpa dengung. Dan kita sudah kenalkan asas bacaan berdengung itu pada tahap yang pertama, iaitu bacaan nun sabdu dan mim sabdu. Jadi dilanjutkan di sini dengan bacaan berdengung, sama ada dengung memasukkan atau dengung samar-samar atau dengung menukar. Semua ini adalah istilah-istilah yang perlu difaham oleh pelajar-pelajar supaya ia menjadi mudah. Hanya di sini kita kenalkan istilah-istilah tajwid yang boleh dihafal dan dikuasai secara bertahap-tahap. Yang paling penting di sini ialah pelajar-pelajar mesti mengenal tanda bacaan bertajwid, huruf yang datang setelah itu, dan bunyi gabungan tanda dan huruf. Dan ini adalah satu perkara yang perlu diatasi secara bertahap-tahap, kalau tidak secara yang cepat. Kerana mustahil seseorang itu tanpa penguasaan 3 tahap ini boleh melatih membaca Al-Quran dengan betul. Apabila sudah selesai dengan pengenalan hukum-hukum ini, menjadi tanggungjawab kepada setiap pelajar-pelajar untuk melatih. Saya katakan tadi bahawa melatih membaca Quran itu kita utamakan membaca dengan betul. Jadi betul dari sudut tempat keluarnya huruf dan betul daripada segi sifat huruf-huruf Al-Quran termasuk hukum-hukum tajwid. Dan ini adalah satu cabaran yang perlu dilakukan secara berterusan. Bukan kita setelah kita melatih membacanya 1-2 kali, kemudian kita lupakan. Tidak begitu. Dia adalah satu usaha yang berterusan kerana kita ingin menjadikan membaca Quran itu satu ibadah yang kita dapat lakukan sepanjang hayat kita. Jadi, kalaulah kita dapat membaca Quran dengan lancar, dengan fasih, dengan mahir, maka itulah antara cita-cita setiap pembaca Quran, supaya dengan itu istilah Al-Quran yang dapat memberikan kebaikan, iaitu menjadikannya satu mukjizat, sama ada iaitu hidayah kepada kita, memberikan kita barakah, memberikan kita rahmah, memberikan kita syafaat, dapat kita rasakan dengan kita membaca Al-Quran dengan bacaan yang benar. Dan itu ada di dalam surah Al-Baqarah yang terdapat di ayat yang ke-121, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih, iaitu orang-orang yang telah diberikan kepada mereka kitab-kitab, dan kita ni sudah diberikan Al-Quran. Mereka membacanya dengan sebenar-benar bacaan. Jadi bukan terjemahkannya dengan bacaan yang sebenar, tapi membacanya dengan sebenar-benar bacaan. Dan saya sangat-sangat risau apabila ramai daripada pembaca bertanya tentang membaca Al-Quran mestilah difahami.
sedangkan tahap pemahaman tu adalah tahap yang kedua. Jadi kita di sini kita harapkan kita sudah selesaikan membaca Al-Quran dengan lancar, dengan fasih, dengan mahir. Jadi tidak perlu kita tumpukan untuk faham Al-Quran. Faham Al-Quran perlu pada bahasa Arab. Faham Al-Quran perlu pada ilmu-ilmu yang lain. Yang boleh kita dapati dalam kitab-kitab tafsir, dalam kitab-kitab bahasa Arab dan sebagainya. Sedangkan tumpuan ini adalah kita mesti selesaikan bagaimana kita dapat berbicara, berkomunikasi dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada dalam solat atau di luar solat, sebagaimana yang Allah mahu kita berkomunikasi dengan Allah. Itu, insya-Allah.